Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni. Kitab syarah kitab tauhid jilid ketiga. Kita masuk bab ke-48 mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Qala Allah Ta'ala wal in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massahu liyaqulanna hadza li. Panjang kita baca syarah ada ayat Quran lepas ni. Mensyukuri nikmat Allah. Tajuk besarnya mensyukuri nikmat Allah oleh Dr. Firanda Ad-Dirja. Mata kitab bertauhid tu. Allah SWT firman, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. Dan jika kami berikan padanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan pada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperolehi kebaikan di sisinya. Maka sesungguhnya akan kami beritahukan pada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sesungguhnya akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Surah Fussilat ayat 40. Mujahid berkata tentang tafsir ayat ini, hadza bi'amali wa ana mahkukum bihi. Ini adalah hakku, iaitu rahmat. Ini adalah kerana jerih payahku dan aku berhak mendapatkannya. Begitulah yang kata Ibn Abbas radhiyallahu berkata, yuridu min indi, iaitu ini adalah dariku sendiri. Allah SWT firman, innama utituhu ala ilmin indi. Orang berkata, sungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata kerana ilmu yang ada padaku. Surah Al-Qasas ayat 78. Qatadah berkata mentafsirkan ayat ini, ala ilmi minni biwujuhil makasib. Maksudnya kerana ilmu pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Cara-cara nak bisnes gaparan. Ada tafsir lainnya mengatakan ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Wahadha makna qali Mujahid utituhu ala syarafin, iaitu kerana Allah mengetahui bahawa aku adalah orang yang layak menerima harta kekayaan tersebut. Dan inilah makna yang dimaksudkan Mujahid, aku diberi harta kekayaan atas kemuliaanku. Ayat dan juga perkataan para ahli tafsir di atas menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT dan mereka kufur terhadap nikmat Allah SWT. Di antara bentuk kekufuran mereka atas nikmat Allah SWT adalah tak kala mereka diberi rahmat, maka mereka berkata, ini adalah hakku. Perkataan ini termasuk kufur terhadap nikmat Allah dari dua sisi. Pertama, dia meyakini bahawa dia memang berhak mendapatkannya, atau Allah tahu bahawa dia berhak mendapatkannya. Kedua, dari sisi dia meyakini bahawa harta, kurniaan atau nikmat yang dia dapat adalah kerana kepandaiannya dalam mencari kurniaan tersebut. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk kufur nikmat kepada Allah SWT. Jadi kufur nikmat ni dua perkara. Pertama, dia kata dia berhak lah. Dia merasa dia layak atas beri nikmat dia. Yang keduanya, kerana usaha dia boleh jaya lah. Ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam judul bab merupakan perkataan orang kafir sebenarnya. Dari Quran pun dia cerita orang kafir kecek. Hal ini terlihat jelas pada ayat sebelumnya di mana Allah SWT firman, la yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Surah Fussilat ayat 9. Kemudian setelah itu Allah SWT firman, walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masahna yaqulanna hadza li wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lil husna falanabni anna alladhina kafaru bima 'amilu wa nuziqannahum min 'adzabin ghalidh. Dan jika kami berikan padanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan terjadi.
Dan jika aku dikembalikan pada Tuhanku, sesungguhnya aku akan perolehi kebaikan di sisinya. Maka sesungguhnya akan kami beritahukan pada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sesungguhnya akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Surah Fussilat ayat 10. Ayat ini jelas menunjukkan tentang perkataan orang kafir, kerana mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Hal ini sama dengan perkataan Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran. Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata kerana ilmu yang ada padaku. Surah Al-Qasas ayat 88. Ini adalah perkataan orang-orang yang sombong dan angkuh serta yang kufur kepada Allah SWT. Oleh kerana itulah, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah SWT, maka sebenarnya dia telah bertasyabuh dengan orang yang kafir yang Allah sebutkan perkataan mereka dalam Al-Quran. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانٍ أَنَا وَلِي وَعِنْدِي فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَةَ أُبْتِلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ وَفِرْعَوْنُ وَقَارُونَ فَأَنَّى خَيْرٌ مِنْهُ لِإِبْلِيسَ وَلِي مُلْكُ مِصْرَ الزُّخْرُفُ فِرْعَوْنُ وَإِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي الْقَصَص لِقَارُونَ وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ أَنَا فِي قَوْلِ الْعَبْدِ أَنَا الْعَبْدُ مُذْنِبُ المخطئ المستغفر المعترف ونحوه ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطي وعمدي وكل ذلك عندي. Dan seorang mestilah benar-benar berhati-hati dari keangkuhan. Akulah dan milikku dan padaku. Sesungguhnya ketiga lafaz ini merupakan bencana iblis, Fir'aun dan aku dan Qarun. Dan akulah lebih baik darinya adalah ucapan iblis. Dan milikkulah kerajaan Mesir adalah ucapan Fir'aun. Dan sungguh aku mendapatkannya kerana ilmu yang ada padaku adalah ucapan Qarun. Dan sebaik-baik penggunaan kalimat akulah adalah pada ucapan seorang hamba. Aku adalah hamba yang pendosa, suka berbuat salah, yang senantiasa meminta keampun pada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa mengakui dosa-dosanya. Dan yang semisalnya, dan penggunaan milikku adalah pada ucapan hamba, aku memiliki dosa, aku memiliki keburukan, aku memiliki kerendahan, aku memiliki kefakiran dan kehinaan. Dan ucapan padaku pada ucapan seorang hamba, ampunlah dosa-dosaku, baik ini serius atau bercanda bersenda-gurau, dan kesalahanku atau kesengajaanku, dan sungguh semua itu ada padaku. Surah Al-Ma'ad juzuk kedua muka surat 434 hingga 435. Syukur adalah ibadah yang agung dan telah kita sebutkan tak kala kita membahas tentang sabar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-iman nisfun fil sabri wa nisfun fil syukri. Iman itu terdiri dari dua perkara, separuhnya sabar dan separuhnya yang lain adalah syukur. Madarijus Salikin juzuk kedua muka surat 161. Iman itu terdiri dua perkara, separuhnya sabar, separuhnya bersyukur. Ya. Allah SWT juga firman dalam Al-Quran, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap yang orang penyabar dan banyak bersyukur. Surah Ibrahim ayat 5. Manusia terkadang diuji sehingga akhirnya mereka bersabar, dan terkadang diberi kenikmatan sehingga mereka bersyukur. Maka barang siapa yang boleh menggabungkan keduanya hal tersebut, maka imannya sempurna. Saking begitu agungnya sifat syukur ini, sampai-sampai para ulama khilaf tentang manakah yang lebih utama antara orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Ada yang mengatakan bahawasanya orang miskin yang bersabar lebih utama daripada orang yang kaya yang bersyukur. Dan ada yang mengatakan bahawa orang yang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Akan tetapi yang benar menurut Ibn Taymiyah rahimahullah adalah siapa di antara mereka yang lebih bertakwa kepada Allah, maka dialah yang lebih utama. Baik itu si miskin lebih bertakwa dengan kesabarannya, atau si kaya lebih bertakwa dengan syukurnya. Hal ini dikarenakan sabar dan syukur itu bertingkat-tingkat, sehingga yang lebih utama di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Lihat perinciannya dalam kitab Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah juzuk ke-11 muka 102 hingga 132. Allah SWT firman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh kerana itulah orang-orang soleh dan para nabi ada yang kaya dan ada juga yang miskin.
Yang paling utama, afdal di antara mereka adalah yang paling bertakwa, baik dengan kesabarannya atau dengan syukurnya. Syukur adalah ibadah yang sangat agung, oleh karenanya hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang boleh bersyukur. Allah SWT firman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Sabah ayat 13. Kita telah sering sampaikan bahawasanya betapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan dan mereka boleh bersabar dan berhasil sehingga mereka masuk syurga. Namun di sana banyak pula orang diuji dengan kekayaan, ternyata dia tidak berhasil, tidak berjaya lah kerana dia tidak boleh bersyukur sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Oleh kerananya Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitul aktsar ahliha al-fuqara." Aku mendatangi syurga maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah orang miskin. Hadis riwayat Bukhari nombor 3241. Sabda Nabi SAW, ini merupakan dalil bahawasanya banyak orang yang diuji dengan kekayaan namun ternyata tidak lulus. Mengapa demikian? Sesungguhnya ujian kekayaan sangatlah menggoda dan sangat boleh membuat orang lupa diri dan sombong dan akuh, boleh membuatkan seorang mudah bermaksiat. Adapun orang miskin, kalaupun jika mau bermaksiat dengan membeli narkoba atau membeli khamar misalnya, maka tidak boleh kerana mereka tidak memiliki wang. Dan mahu pacaran, bergawe lah, tidak ada yang mahu kerana tidak punya wang. Akhirnya orang miskin boleh terhindar dari banyak bentuk kemaksiatan, sehingga dengan tidak adanya sarana tersebut, hatinya boleh jadi tidak terbetik untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Adapun orang yang memiliki kekayaan yang sangat besar, peluangnya untuk terjerumus dalam banyak bentuk kemaksiatan. Syukur memiliki syarat-syarat. Syarat yang seorang belum boleh dikatakan bersyukur kecuali dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tariqul Hijratain dan Madarijus Salikin. Syarat-syarat syukur tersebut antara lain Tariqatul Hijratain Ibn Qayyim jilid 1 muka 45, Madarijus Salikin Ibn Qayyim jilid kedua muka 234. Syarat syukur antara lain ialah al-i'tirafu bil qalbi, mengakui dalam hati. Syarat syukur yang pertama adalah mengakui dalam hati, iaitu mengakui bahawa nikmat itu berasal dari Allah SWT. Agar seorang boleh mengakui dengan hatinya bahawa suatu nikmat asal dari Allah, maka dia haruslah mengetahui dua hal. Iaitu pertama, ma'rifatun ni'mah, mengenali nikmat. Hal pertama yang anda harus lakukan agar boleh bersyukur dengan hati adalah dengan mengetahui nikmat itu sendiri. Jika anda tidak mengetahui satu nikmat, maka bagaimanakah anda boleh bersyukur? Ketahuilah bahawa tahapan pertama ini saja boleh banyak dilupakan oleh orang-orang. Dan dia tidak sedar bahawasanya kesehatan yang dia rasakan adalah nikmat. Dia tidak sedar bahawasanya negeri kita yang aman seperti ini adalah nikmat. Dia tidak sedar bahawasanya dia memandang dan mendengar adalah nikmat yang biasa. Manusia juga sering kali tidak sedar bahawasanya oksigen yang mereka hidup dengan gratis, dengan free lah, adalah nikmat yang juga tidak kalah luar biasanya. Betapa banyak orang yang harus mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk boleh bernafas dengan baik melalui tabung oksigen. Intinya manusia sering kali lupa bahawa semua itu adalah di antara nikmat-nikmat. Akhirnya kerana luputnya mereka dari mengenal nikmat-nikmat tersebut menjadikan mereka tidak bersyukur. Oleh kerana itulah yang paling pertama agar seorang boleh bersyukur adalah mengenal terlebih dahulu apakah itu suatu nikmat atau tidak. Kerana kalau seorang tidak mengenal hakikat suatu nikmat, maka pasti dia tidak boleh bersyukur. Nabi Ibrahim AS, Allah sifati dalam firman-Nya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'amih." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat jadikan teladan, patuh kepada Allah dan Rasul, Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Surah An-Nahl ayat 120 hingga 101. An'umihi merupakan wazan dari af'uniyah, af'un, yang artinya jamak yang menunjukkan sedikit, kurang dari 10. Dan Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan iaitu maksudnya Nabi Ibrahim AS mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Jika Nabi Ibrahim AS mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, maka bagaimanakah lagi dengan nikmat-nikmat yang besar? Tentu beliau pasti mensyukurinya. Rujuk Fathul Qadir Asy-Syaukani juzuk 3 muka 241. Adapun kita
Seringnya hanya bersyukur pada nikmat-nikmat besar dan tampak, seperti baru bersyukur setelah membeli mobil, kereta. Padahal kesihatan hakikatnya adalah nikmat yang lebih besar daripada itu semua. Namun kita sering luput dari mensyukurinya. Oleh kerana itu, untuk syarat pertama ini sahaja sudah banyak membuatkan kita gugur menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, ma'rifatun mun'im, pengenal pemberi nikmat. Hal kedua yang seorang harus diketahui setelah mengenali setelah mengenali nikmat adalah dia mestilah tahu siapa pemberi nikmat. Kenyataannya dalam hal ini masih banyak pula orang-orang yang gagal. Misalnya ketika dia diberikan hadiah oleh kawannya, dia lupa bahawasanya hadiah itu asalnya dari Allah jua, kerana kawannya itu hanyalah musabab saja. Maka jika seorang lupa kepada sang pemberi, maka dia tidak bersyukur. Tahapan kedua itu sangatlah penting, iaitu kita mestilah mengetahui bahawa apa yang kita rasakan semuanya asalnya dari Allah SWT belaka. Adapun yang sampai pada kita melalui tangan-tangan hamba-Nya, baik itu melalui bos kita, melalui isteri kita, melalui anak-anak kita, itu semua diatur oleh Allah SWT. Setelah mengetahui kedua hal itu, maka barulah seorang mengakui dengan hatinya bahawa semuanya adalah nikmat dari Allah SWT jua. Oleh kerana itu, al-i'tiraf biqalbihi ada dua hal. Pertama, Allah mengetahui bahawa seluruh nikmat asalnya dari Allah. Kerana Allah SWT berfirman, "Wama bikum min ni'matin fa minallah." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah jua. Surah An-Nahl ayat 53. Kedua, Allah janganlah seorang merasa bahawa dia pantas sepatutnya mendapatkan suatu nikmat. Kerana jika seorang sudah merasakan bahawa dia pantas, dia sepatutnya mendapatkan kenikmatan tersebut, maka seringnya menjadikan dia jatuh ke dalam sifat ujub pula, bangga diri. Dan jika seorang telah ujub, maka mana mahu dia bersyukur pada Allah SWT. Hal kedua ini juga tidak kalah pentingnya, iaitu agar kita tidak merasakan bahawa diri kita ini berhak mendapatkan nikmat. Misalnya, saya seorang majikan dan memiliki pembantu. Kalau pembantu saya bekerja baik, maka pastilah sebaik-baik pekerjaannya tetap saja yang patut dia mendapatkan mungkin berkisar 3 hingga 4 juta. Demikian pula dengan diri kita sendiri. Solat fardu seringnya kita masih malas-malasan. Solat malam dikerjakan dengan kurang semangat atau bahkan tinggalkan. Sedekah masih jarang. Berbakti kepada orang lain. Berbakti kepada orang tua perhitungan. Baca Al-Quran boleh dihitung dengan jari, lantas bagaimana boleh kita mengatakan bahawa diri kita memang patut menerima nikmat tersebut? Sesungguhnya apa yang Allah berikan pada kita dunia itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada segala ibadah yang kita lakukan pada Allah SWT. Wahai saudaraku, dalam setiap harinya berapa banyak waktukah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT? Taruhlah kita beribadah totalnya 2 hingga 5 jam dalam setiap harinya. Lantas apakah dengan waktu ibadah yang sangat sedikit itu menjadikan kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak? Bukankah jika pembantu atau karyawan yang kita pekerjakan dan dia hanya bekerja selama 3 hingga 5 jam sehari, apakah kita pantas memberikannya gaji maksimum? Tentunya tidak. Boleh jadi dengan waktu seperti itu, dia hanya digaji sekitar 1 hingga 2 juta setiap bulannya. Demikianlah dengan kita, janganlah terpernah kita merasakan bahawa kita berhak mendapatkan nikmat yang banyak. Sungguhnya nikmat itu Allah berikan pada kurniaan Allah. Kerana Allah memang maha baik, Allah Al-Karim, adapun kita sejatinya tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut sebenarnya. Maka bilakah kita merasa berhak mendapatkan nikmat tersebut, maka kita akan terkena penyakit ujub dan kita tidak akan pandai bersyukur pula. Tu 2 kau dah. Lepas ni lah kita baca asyukru bil lisan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.